Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk topik yang seterusnya. Okey, kalau sebelum ni awak dah buat aktiviti 12. Okey, lebih kurang dalam 4 orang je lagi yang tak siap. Okey, sekarang kita masuk atur cara interaktif yang mengandungi pengisytiharan data, struktur kawalan, prosedur dan function serta tata susunan. Okey, semua ni awak dah belajar. Okey, jadi sekarang kita nak apply dekat dalam coding. Okey. Okey. Jadi sekarang ni diharapkan murid boleh membina laman web mudah dengan menggunakan HTML dan juga CSS dan menambah bahasa JavaScript untuk berinteraksi. Okey. Berinteraksi ini bermaksud ada maklum balas antara klien dan juga pelayan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kepada tag HTML button. Okey, kalau dulu kita buat simple, sekarang ni kita ada button. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Dekat dalam sini cara kita nak menambah button yang ni dalam JavaScript. Okey. Okey. Coding masih lagi gunakan tag yang sama. Okey, button ni duduk dalam body. Okey. Kita ada buka ni. Okey, buka ni button on click. Bermaksud bila kita klik dekat sini, maka dia bergerak. Okey. Lepas tu tutup. Okey, ni hasil dia. Okey. Jadi bila awak klik dekat sini, okey, window alert. Okey, window alert ni adalah yang ni. Okey, ini coding window alert. Nanti bila awak nak buat coding, kalau awak nak keluarkan alert macam ni, kita panggil window alert. Okey, window alert ni dia keluar apabila kita klik dengan button window alert. Okey. Kemudian dia kata apabila pengguna mengklik butang, klik di sini, kotak pop-up alert dengan mesej hi akan dipaparkan. Okey, nampak Okey, kita tengok pula contoh 44. Ni awak boleh baca sendiri semuanya dalam buku teks, tapi teacher takut tak terbaca. Okey, sekarang ni kita tengok. Tadi button kan? Okey, kita tengok cara kita buat. Tadi klik di sini, ni kita nak hantar. Okey, sekarang ni contoh 44 menggunakan medan text form. Okey, form yang disediakan oleh HTML. Seterusnya nilai dalam medan teks akan dihantar ke halaman action page. Okey, yang ni kita pernah buat masa form 3 kat dalam PHP. Okey, tapi ni sekarang kita pakai JavaScript pula. Okey, kita tengok. Nombor 1, tag HTML form digunakan untuk menghasilkan borang form. Okey, ni. Okey, tag HTML digunakan untuk menghasilkan borang form. Okey, nama, input tag. Okey, nama, name, nama pengguna, value, input tag, submit. Okey, input tag dia submit. Okey, value dia hantar. Okey, value dihantar ni awak boleh tukar ni value ni. Kalau awak nak buat submit pun boleh ni. Value ni value. Okey, value ni maksud tulisan yang kita nak tulis lah. Okey, type submit ni apa yang berlaku apabila kita tekan dekat sini. Dia submit, bermaksud dia hantar borang tu. Okey, faham? Okey, jadi teks daripada nombor 3 tengok teks daripada medan nama berjenis tag dihantar kepada halaman action page. Okey, dihantar ke halaman action page. Okey. Jika butang hantar diklik, data pada borang akan dihantar kepada satu halaman yang dipanggil action page. Bermaksud action page ni awak kena buat dah ni. Form action page ni difahamkan sepatutnya dah ada.
Kena buat awal-awal. Okey, yang ni kita nak pergi hantar ke page action page ni. Okey, jadi ni kena buat awal-awal. Ni page yang lain. Okey, pelayan akan memproses input yang dimasukkan pada borang dan pulangkan jawapan seperti yang dikehendaki atau diarahkan seterusnya. Murid akan mempelajarinya pada topik yang seterusnya, iaitu bahasa topik perskipan pelayan. Okey, ni kita buat. Okey, apa yang pelayan hantar tu nanti kita akan belajar dalam topik yang seterusnya. Okey, kemudian kita tengok lagi. Contoh 45 menunjukkan paparan senarai nombor yang belum diisi dan telah diisi. Yang belum sort dengan selepas sort, yang boleh diletakkan pada blok-blok berbeza dengan menggunakan prosedur ataupun function. Okey, dua button yang digunakan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini kita punya senarai nombor sebelum diisi. Awak buat dah kan aktiviti 12. Okey, kemudian kita ada button, dia tambah dekat sini button on click sebelum isi. Okey, button on click sebelum isi. Okey, sebelum isi button. Okey, sebelum isi. Okey, sekarang kat sini function sebelum isi. Awak tengok. Okey, sebelum isi ni adalah nama function. Nama function ni. Okey, jadi apabila kita klik button sebelum isi, dia akan keluarkan senarai nombor dalam sini 51432. Okey, tutup skrip. Kemudian dia buat sekali lagi button. Okey, selepas isi. Okey, button selepas isi ni dia akan panggil function selepas isi. Selepas isi. Okey, dia akan panggil function ni. Dekat selepas isi ni lah yang kita buat sementara tak sementara ni. Okey. Okey, boleh. Coding yang ni awak dah boleh buat, cuma kita hanya tambah button. Ada dua button, button sebelum isi dan juga button selepas isi. Okey, selepas sort. Okey, dia akan keluar macam ni. Senarai nombor sebelum isi. Okey, sebelum isi kita klik. Bila kita klik sebelum isi, dia akan keluar yang ni. Okey, kalau kita nak senarai nombor selepas isi, awak klik kat sini, akan keluar yang ini. Okey, nak tahu awak kena buat coding ni, memang awak kena buat. Kalau awak tak buat, awak tak tahu. Okey, daripada awak duduk-duduk saja, baik awak buat coding ni. Okey, kemudian kita ada okey, ni penerangan dia lah ni. Ni penerangan. Okey, kita tengok penerangan kat sini. Okey, awak boleh tengok. Ni tak ada apa ni, dia terang semula. Okey, dia terang semula function. Okey, kat sini. Okey, tak apa, kita tengok. Okey, macam teacher royak tadi. Okey, sebelum isi. Jadi dia memanggil function sebelum isi. Ni function sebelum isi. Okey, dekat dalam function sebelum isi, apa yang dia buat? Dia senaraikan list yang belum diisi, yang belum di-sort. Okey, kemudian dia buat arahan skrip untuk memanggil function selepas isi, selepas sort. Okey, jadi function selepas sort, selepas isi ni, okey, selepas isi ni masih menggunakan list yang sama 51432, tetapi di dalam function ni, okey, di dalam function ni dia ada tambah satu lagi pemboleh ubah isihan buih. Dekat isihan buih ni lah, function isihan buih lah ni, dia tukar kedudukan. Okey, dia tukar kedudukan. Okey, untuk dia isi. Jadi sekarang ni, okey, jadi sekarang ni dia akan keluar hasil yang macam ni. Tu sebab tajuk yang kita belajar ni, kita akan pakai struktur kawalan, kita akan belajar function dan prosedur. Okey, kemudian kita tengok tag HTML A
dan A tutup ni. Tadi button betul? Okey, ni A. A ni kita panggil dia adalah hyperlink. Okey. Ni benda ni kita belajar satu-satu. Jadi benda-benda ni semua awak kena masuk dekat dalam coding awak. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita ada nak buat hyperlink. Okey. Masih dalam tag HTML dia ni, cuma kita panggil href. Ni kita dah belajar dalam PHP dulu. Bukan dalam PHP, dalam form 1, dalam coding HTML form 1. Okey, href. Okey. Jadi kita guna tag A. Okey. Ni dia punya link laman web yang kita nak linkkan. Okey. Ni teks. Okey. Contoh output dia laman web KPT Malaysia. Okey. Bila awak klik dekat sini, dia akan terus direct kat sini. Ni bermaksud dia dah buat hyperlink. Okey, ni contoh hyperlink. Ke mana? Ke laman web yang ini. Okey, boleh. Okey, tadi kita dah belajar button. Ni kita belajar tag A untuk untuk hyperlink. Okey. Okey, ni kita buat coding panjang sikit. Okey. A href reference lah maksudnya kan. JavaScript laman web. Okey, ni panggil function ni. Okey. Tadi kita buat simple direct. Okey, awak tengok kat situ, direct macam ni kan. Okey, ni kita gunakan function. Okey. Masih juga benda yang sama. Okey, laman web KPT Malaysia, tetapi dia ada function kat situ. Okey. Apa function dia? Window open. Dia nak suruh window ni open laman web yang ni. Okey. Okey, dengan width 400, height 300. Okey. Dia dah siap set dah. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, bila dia keluar macam ni, bermaksud ni size dia ni, dia punya panjang dia ni dengan dia punya lebar dia ni. Okey, dia dah siap set ikut kat sini. Okey, berbanding dengan macam ni. Nampak kan? Dia open kalau yang atas ni. Ni dah siap set. Okey, kemudian kita tengok contoh lain pula. Kita nak buat hyperlink juga, masih lagi dalam hyperlink. Okey, tag A. Okey, kita nak pakai logo. Kita nak pakai gambar. Okey. Ni gambar ni akan keluar. Okey, akan keluar macam ni. Ini adalah image. Okey, image. Nampak bila awak buat .png, .jpg, .png, .bmp, semua ni adalah image, logo. Okey. Kemudian ini benda yang sama ni. Ni benda yang sama macam contoh dekat atas. Okey, keluarkan banyak ni juga. Yang berbeza yang ni saja. Kita nak guna logo. Okey. Okey, boleh. Okey. Kemudian ini aktiviti dia. Jadi aktiviti 13 ni awak kena buat. Okey, start daripada sini, setiap aktiviti awak kena buat. Kenapa? Kita dah menuju ke arah coding. Jadi kalau tak mahirkan diri, awak tak mampu buat. Okey. Kemudian teacher nak awak buat latihan pengukuhan 3.1 ni. Okey. Awak buat latihan pengukuhan 3.1 ni. Okey, untuk cuti hujung minggu ni. Okey. Hari Ahad ni kita akan masuk topik baru, iaitu bahasa penskripan pelayan. Sebelum ni kita masuk bahasa penskripan klien. Okey. Jadi punya dah lama kan? Okey, akhirnya kita masuk kepada bahasa penskripan pelayan. Okey, teacher nak awak buat aktiviti 13. Okey, aktiviti 13 ni
dan juga latihan pengukuhan 3.1. Okey, awak buat latihan tu, hantar dekat teacher. Okey, so itu sahaja untuk hari ni. Okey, kita sambung lagi hari Ahad nanti deh. Okey, Assalamualaikum.